Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmawiyah binti Alias. Hari ini saya dan dua orang sahabat saya iaitu Nur Aini binti Mazlan dan juga Nur Ashikin binti Masran akan membincangkan ataupun mengulas uh, beberapa dakwaan berkaitan dengan syubhah ataupun dengan erti kata lain tomahan, dakwaan ataupun penolakan dari pelbagai pihak berkaitan Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa itu syubhah? Okey, kita kenali dulu apa itu Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Okey, definisi Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Okey, Al-Quran seperti yang kita tahu merupakan satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dikira sebagai satu ibadah bermula dari surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Okey, itu merupakan definisi bagi Al-Quran. Ulum Al-Quran pula, apa dia ulum Al-Quran? Okey, ulum Al-Quran adalah satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya. Contoh seperti sejarah penurunan, penulisan, pengumpulan, asbab nuzul, al-Makki wal Madani, maksudnya ayat tersebut turun sama ada di Mekah ataupun Madinah, nasih masuk, atau dalam erti kata lain ulum Al-Quran ni boleh kita katakan sebagai ilmu ataupun segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey, syubhah. Apa itu syubhah? Syubhah menurut Imam Al-Ghazali, beliau mentakrifkan sebagai syubhah ni sebagai satu perkara yang sama-sama ataupun kabur, tak jelas, disebabkan oleh berlakunya pertembungan antara dua pegangan yang timbul dari dua bukti atau sebab. Okey, dakwaan kononnya berlaku syubhah tanpa disandarkan kepada bukti atau alamat tertentu merupakan was-was. Ini menurut kata-kata Imam Al-Ghazali. Okey, beliau menjelaskan syubhah yang perlu dielakkan ialah syubhah yang lahir dari syak. Syak pula akan timbul apabila berlakunya pertembungan antara dua pegangan. Oleh itu, syak yang tidak bersandarkan kepada sebab atau bukti tidak cukup untuk menjustifikasi dua pegangan yang bertentangan sama ada kekuatan hingga menimbulkan syak. Berlakunya syubhah disebabkan oleh dua pegangan ataupun fahaman yang timbul dari dua bukti ataupun sebab. Okey, seterusnya, syubhah yang dilemparkan terhadap Al-Quran dan juga Al-Quran. Okey, terdapat 3 dakwaan ataupun analisis yang akan kami bentangkan berkaitan dengan Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Yang pertama, dakwaan ayat 144 surah Ali Imran merupakan ucapan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Dakwaan ini adalah dirujuk kepada ayat 144 surah Al-Imran sebagaimana yang berikut. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang lain. Okay, Nabi Adam sampai ke Nabi yang seterusnya lah. Okey, jika sekiranya ia telah mati atau terbunuh, apakah patut kamu berpaling, yakni berpaling kepada ataupun menjadi seorang yang kafir. Ibnu Katsir menyatakan terdapat sangkaan yang menyatakan ayat ini adalah merupakan kata-kata Abu Bakar semasa menenangkan para sahabat semasa dalam peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Dakwaan ini merupakan satu pendustaan daripada ataupun penipuan daripada Abu Bakar As-Siddiq.
Okey, sebenarnya ayat ni telah diturunkan awal dalam peperangan Uhud sewaktu orang Islam menerima kekalahan di tangan orang-orang kafir. Okey, semasa perang Uhud, Rasulullah dia baginda luka dekat bahagian kepala sehingga menyebabkan penganutnya menyangkakan bahawa Rasulullah wafat, dan dalam masa yang sama mereka merasa lemah dan berundur dalam peperangan tersebut. Lalu ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan peringatan kepada orang Islam bahawa Rasulullah itu adalah seorang manusia biasa yang juga akan menghadapi kematian sebagaimana kita. Manusia lainlah seperti kita. Maksudnya Nabi ni akan sama mati ataupun wafat sama seperti kita. Cumanya Rasulullah ni berbeza disebabkan baginda merupakan kekasih Allah yang mana tiada dosa, insan yang terpilih ataupun yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat ini hakikatnya adalah peringatan dan merupakan kata ulang yang dibaca oleh Abu Bakar di hadapan orang ramai sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan keadaan orang ramai semasa kejadian tersebut adalah tidak tenang. Jadi boleh kita simpulkan dalam dakwaan ini menyatakan bahawa ayat tersebut ataupun ada dakwaan yang menyatakan ayat tersebut merupakan kata-kata Abu Bakar, tapi sebenarnya tidak. Ayat tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, yang mana ayat tersebut turun semasa dalam peristiwa perang Uhud. Abu Bakar cuma hanya menyampaikan semula ayat tersebut, mengulang semula bacaan. Abu Bakar mengulang semula bacaan tersebut, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Masran akan membincangkan dan menghuraikan tentang dakwaan ayat 125 surah Al-Baqarah. Al-Quran merupakan ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dakwaan ini telah dikeluarkan daripada pihak orientalis yang mengatakan tentang Al-Quran dan juga ulum Al-Quran. Pernyataan berikut seperti yang saya akan bacakan adalah ayat yang dikatakan bukan merupakan ayat Al-Quran dan didakwa merupakan kata-kata daripada Umar Al-Khattab. Ayat ini dikatakan merupakan permintaan yang dibuat oleh Umar Al-Khattab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan makam Ibrahim antara tempat untuk solat. Ayat ini berada dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maksudnya, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk kamu solat. Dakwaan ini dimaksudkan bahawa ayat ini bukan daripada Al-Quran tetapi pengucapan Umar Al-Khattab kepada Rasulullah. Okey, kita tengok yang selanjutnya. Okey, untuk menjawab dakwaan ini atau sangkaan ini untuk kita menyangkal, okey, Al-Bukhari telah menukilkan periwayatan dari Umar Al-Khattab itu sendiri sebagaimana yang berikut. Okey, maksudnya Tuhanku iaitu Allah Ta'ala telah bersetuju denganku dengan 3 perkara. Aku telah berkata, wahai Rasulullah, kalaulah kita jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang, lalu Allah menurunkan ayat, hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Yang kedua, mengenai ayat hijab, iaitu pemakaian tudung, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah engkau menyuruh isteri-isterimu memakai hijab kerana yang bercakap kepada mereka itu orang yang baik dan orang yang jahat, maka turunlah ayat hijab. Yang ketiga,
Isteri-isteri Rasulullah berhimpun kerana cemburu, maka aku berkata kepada mereka, sekiranya baginda mentalak kamu, mungkin Tuhannya akan menggantikan yang lebih baik dari kamu, lalu turun ayat seperti itu. Riwayat daripada Al-Bukhari 1993 bab Manja'afi Al-Qiblah 387. Bermakna di sini apa yang dikatakan oleh para orientalis ataupun para daripada pelbagai pihak tentang dakwaan Al-Quran, tentang dakwaan yang kedua ini adalah tidak benar, bahawa Allah menurunkan ayat ini mengikut kehendak dan juga apa yang Umar berkehendak. Okey, jika begitu kita tengok penghuraian yang ketiga. Okey, hadis sahih ini menceritakan tentang latar belakang penurunan ayat 125 surah Al-Baqarah. Ia menunjukkan bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah bermohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan makam Ibrahim alaihi salam itu dijadikan salah satu tempat sembahyang yang afdal. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat memperkenankan permohonan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu itu. Boleh juga dikatakan kehendak Umar itu bersesuaian dengan kehendak Allah. Okey, jadi itu sahaja saya punya huraian tentang dakwaan yang kedua tentang syubhah daripada pelbagai pihak tentang ulum Al-Quran dan juga Al-Quran. Seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk dakwaan yang ketiga daripada pelbagai pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Mazlan akan menyambung dakwaan tentang syubhah yang dilemparkan terhadap Al-Quran dan ulum Al-Quran. Yang ketiga, dakwaan kehilangan sebahagian ayat Al-Quran menerusi periwayatan Abdullah bin Umar. Dakwaan terdapat ayat Al-Quran yang hilang ini dipetik dari periwayatan oleh Ibnu Umar sebagaimana berikut. Khalid Kabir Ilak 2008. Maksudnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an telah berkata, janganlah seseorang itu berkata, aku telah mengambil keseluruhan Al-Quran. Sesungguhnya telah banyak yang hilang. Tetapi katalah, aku telah mengambil apa yang terdapat darinya. Periwayatan Ibnu Umar radhiyallahu an yang menyatakan tentang kehilangan ayat Al-Quran ini telah digunakan oleh pengkritik Al-Quran, antaranya John Gilchrist 1989 dalam artikelnya yang bertajuk The Mushaf, an Incomplete Record of the Quran Text dalam buku Jam Al-Quran, The Codification of the Al-Quran Text. Berdasarkan pencarian yang telah dibuat melalui kitab-kitab hadis, tafsir dan sebagainya, penulis menemui hanya dalam kitab Al-Sayuti 2003 iaitu Ad-Dur Al-Mansur menakalkan hadis ini dalam kitabnya beserta periwayatannya. Selain daripada itu, kajian ini tidak mendapatinya kecuali melalui buku dan kitab yang mengulas tentang hadis tersebut. Manakala yang menyatakan secara jelas hadis ini palsu ialah antaranya Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan, kitab Al-Hadis Yahtaj Bih Al-Syiah, karangan Abdul Rahman Muhammad Said Dimash dan Muhammad bin Ja'far Al-Katani, tiada tahun Nuzum Al-Mutanatir min Al-Hadis Al-Mutawatir. Walau bagaimanapun, kajian ini belum menemui nas ini melalui sanad dan yang sahih. Oleh itu, penulis bersetuju dengan pendapat Al-Zarqani yang mengatakan bahawa
Perkataan ini adalah disandarkan kepada Ibnu Umar secara salah dan palsu. Al-Zarqani 1998. Dengan maksud lain, Ibnu Umar tidak memperkatakan perkataan ini tetapi hanya dinisbahkan kepadanya sahaja, iaitu bertujuan supaya kelihatan kuat. Jam' Al-Quran, The Codification of the Quran Text. Kesimpulannya, jelaslah bahawa syubhat yang dilemparkan terhadap Al-Quran dan ulum Quran mempunyai dakwaan yang tersendiri. Sekalipun tidak dapat dinafikan wujudnya sumbangan orientalis yang begitu besar terhadap hazanah Turat Islami di celah-celah usaha mereka menimbulkan kekeliruan dan tidak balas negatif terhadap umat Islam. Namun, perlu disedari bahawa pemikiran dan gerakan ini lahir di tengah-tengah pertembungan di antara peradaban Kristian dan Yahudi dengan peradaban Islam yang berniat untuk merencatkan dan menghancurkan Islam itu sendiri. Demi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama syariat Islam dan sistem iktilaf Islami yang menjamin kelestarian umat Islam, maka seluruh cendekiawan Islam dan pemimpinnya perlu bangun berhadapan dengan gerakan orientalis ini biarpun buat kesekalian kalinya. Inilah perjuangan suci yang sebenar, iaitu perjuangan menentang punca segala kebatilan. Sekian dari kami menerangkan bahawa syubhat yang dilemparkan terhadap Al-Quran dan ulum Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.